Pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan pada bab yang seterusnya muka surat 116, iaitu menghadirkan niat yang benar. Menghadirkan niat yang benar. Niat ini adalah amalan hati. Dia adalah perkara ghaib yang ada dan bersarang di dalam hati. Ya, dan niat ini adalah perkara yang wajib ada pada setiap diri seorang hamba. Khususnya ketika dia melakukan amal-amal ataupun ibadah, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Kerana syarat untuk diterimanya ibadah seseorang itu, di sisi Allah Ta'ala, syarat yang pertama, wajib ikhlas lillahi ta'ala. Dan ini hanya diketahui oleh pelakunya sahaja. Adapun orang lain, siapa pun dia, takkan sekali-kali mengetahuinya. Kerana ia bersarang di dalam hati setiap pelakunya. Ya, dan tentu Allah Ta'ala dia maha mengetahui segala-galanya terhadap ciptaannya. Dan yang kedua, syarat ibadah itu diterima di sisi Allah, hendaklah ibadah itu dilakukan sesuai dengan tuntutan syariat. Dan aturan tuntutan syariat itu hanya dapat diketahui menerusi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, berkata penyusun atau pengarang kitab ini, ketahuilah, wahai saudaraku, semoga Allah Azza wa Jal selalu menjagamu. Ini adalah satu bentuk doa dan adab daripada seorang guru kepada murid, iaitu sentiasa mendoakan kebaikan bagi pelajarnya atau orang yang mengambil ilmu daripadanya, sama ada duduk di dalam majlis ilmunya atau membaca kitab-kitab karangannya. Bahawa seluruh amalan-amalan yang mubah, iaitu yang boleh, yang harus engkau lakukan, seperti apa? Tidur, makan, mencari rezeki, dan amalan yang lain akan bernilai ibadah dan dapat menjadi sarana ataupun asbab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi amal ibadah ini dia datang daripada dua sisi. Satu, amal ibadah yang memang telah ditentukan dan ditetapkan oleh syariat, iaitu kewajipan seorang hamba yang mukallaf menunaikan kewajipan yang terkandung di dalam rukun Islam, rukun iman dan seterusnya. Kemudian cabang-cabang daripadanya, iaitu amalan-amalan yang mengiringi amalan tersebut, seperti solat umpamanya, solat wajib 5 waktu diiringi dengan solat rawatib. Kemudian ada lagi solat-solat sunat yang lain, seperti solat sunat mutlak yang tidak ada had bilangannya, cuma dihadkan dengan waktu yang dilarang. Kemudian ada solat-solat yang bersebab, seperti solat istisqa dan seumpamanya. Ini adalah solat sunat yang mengiringi solat wajib. Begitulah amalan puasa, zakat dan seumpamanya. Kemudian dari satu sisi lagi, iaitu perbuatan sebagai seorang manusiawi, dari sisi manusia. Segala aktiviti dia, makan, minum, berjalan, tidur, bercakap, beramalah dengan orang lain, bekerja dan seumpamanya, ini adalah urusan manusiawi. Tetapi segala urusan ini boleh bertukar bernilai ibadah dengan niat. Dengan niat. Jadi banyaknya jalan untuk meraih pahala. Bukan hanya menerusi amal ibadah yang memang telah ditaklifkan oleh syarak, tetapi perbuatan keseharian hamba mulai dia bangun daripada tidur sampai dia kembali ke kamar tidur. Dan Nabi SAW menunjukkan aturan itu. Bagaimana untuk segala aktiviti itu berbuah pahala. Sehingga dengan sebab itu engkau memperolehi 1000 kebaikan dengan syarat. Maknanya dalam sehari semalam ni ada 1000 kebaikan sekurang-kurangnya. 1000 sunnah. Dengan syarat. Tapi ada syarat. Ketika melakukannya, engkau meniatkan semua amalan tersebut semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Rabb semesta alam. Syarat. Mesti kita buat tadi, nanti akan datang contoh. Akan datang contoh. Tak terhitung banyaknya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang tergantung apa yang diniatkannya. Ini adalah perkara yang diharuskan, perkara yang wajib. Baru niat itu terpakai. Dan niat ini tak terpakai kalau dalam perkara mungkar. Walaupun dia ikhlas, tetapi melanggar aturan syariat, maka tertolak, bahkan mendatangkan dosa. Contoh, orang mencuri dengan niat untuk bersedekah. Niat bagus, betul.
caranya salah. Ya, macam Robin Hood tu. Tak kena. Ya, contoh nak membangunkan ekonomi umat Islam, maka dia membuat pelaburan untuk mendapat hasil yang lumayan, dia labur di tempat-tempat perjudian. Itu dia punya ROI investment dia tinggi. Ya. Jadi niatnya bagus untuk membangunkan ekonomi umat Islam, tapi caranya salah. Niat bagus, ya, mesti diiringi dengan cara yang benar. Tu. Jadi maksud di sini jangan salah faham. Saya, ya, walaupun tak bertudung, tapi saya seorang yang baik, saya jaga solat. Ya, belum tentu orang yang bertudung itu hatinya baik. Ada alasan dia. Dua-dua tak kena. Ya, dua-dua mesti selaras. Niat baik, perbuatan juga ikut aturan. Misalnya seseorang yang meniatkan tidur lebih awal. Dia tidur tu bukan dia mengantuk disebabkan mengantuk ataupun tidak ada kerja nak buat apa, tidurlah. Jemu duduk sorang-sorang di rumah, tiada siapa, tidur awal. Ya. Maka tidur seperti itu tidak berpahala. Tetapi kalau dia tidur sama ada lewat atau awal, tetapi dia meniatkan agar dia dapat bangun, sama ada untuk bangun solat malam atau agar dia dapat bangun untuk mendirikan solat subuh berjamaah, maka tidurnya dengan niat baik tersebut bernilai ibadah. Tu. Tidur itu adalah memang tabiat manusia. Semua kita tidur. Jangankan malam nanti jam pukul 10, 10 tak lah, barangkali pukul 11, 12. Kebanyakan orang akan tidur. Dalam kuliah pun dia tidur. Tapi kalau dalam kuliah dia tidur, niat dia bagus untuk bangun malam, tak kena. Tak kena. Sebab tak patut di tempat di mana dibesarkan nama Allah, dibesarkan Nabi SAW, dia tidur. Itu adalah perbuatan yang buruk lagi tercela. Betapa banyak orang yang mempermudahkan perkara seperti ini. Ajaib. Masuk akal ke duduk dalam surau, kuliah disampaikan, dia tidur. Tetapi bila kuliah selesai, cerah biji mata. Tak tidur sampai ke tengah malam. Ini sungguh satu musibah yang sangat besar yang banyak manusia jatuh kepadanya tanpa dia merasai bersalah apa-apa. Padahal dia sedang mengundang kemurkaan Allah. Ajaib kan? Sebab tu para ulama salah membuat satu kaedah. Celaka, kerugian, kebinasaan seseorang yang berada di tempat yang terbaik, waktu yang terbaik, majlis terbaik, dia melakukan amalan terburuk. Tak patut, tak layak. Yang ajaibnya kalau berada dalam perkara dunia, ya Allah, cerah biji mata, bertahan, bahkan menikmati majlis tersebut. Ini maknanya menunjukkan iman seseorang itu cacat. Rosak imannya. Allah nak datangkan peringatan, tanda-tanda senang, boleh kita sendiri lihat ukurannya. Ya, tak sepatutnya. Kerana apa? Adab ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran, disampaikan hadis-hadis Nabi SAW, seolah-olah langsung Allah yang menyampaikan pada kita. Langsung Nabi SAW yang menyampaikan pada kita. Bukan memuliakan orang yang menyampaikan itu. Orang yang menyampaikan itu tidak ada kemuliaan apa-apa. Tetapi yang dia sampaikan itulah yang hendaknya dimuliakan. Siapa pun dia. Maka kalau kita faham kaedah ini, maka kita akan menjadi orang yang memiliki adab yang tinggi kepada Allah Ta'ala dan Nabi SAW. Demikian pula amalan lain yang semisalnya. Kiaskanlah kepada amalan yang lain. Contoh di sini, di bawah tajuk, memanfaatkan waktu untuk banyak beribadah. Kemampuan memanfaatkan satu waktu untuk dapat mengerjakan banyak ibadah hanyalah diketahui oleh orang-orang yang sentiasa menjaga waktunya. Di antara perkara yang paling bernilai, aset atau modal yang banyak disia-siakan oleh orang yang hidup adalah usia. Adalah masa. Allah dah panjangkan usia dia sampai saat ini, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 80 tahun. Tetapi kalau dia tidak pandai memanfaatkan usia yang Allah bagi itu, bonus yang sangat berharga itu, sungguh dia sedang menunggu, menunggu apa? Menunggu kerugian. Menunggu kemurkaan Allah Ta'ala. Orang yang panjang usianya ini, besar amanahnya, besar tanggungjawabnya. Kerana dia diistimewakan berbanding dengan orang-orang yang telah kehilangan masa itu. Dengan kematian,
Atau Allah angkat segala kenikmatan sehingga dia tidak mampu berbuat banyak perkara. Tak boleh lagi nak melangkah kaki ke masjid dan surau. Tak boleh lagi membuka mata untuk membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan begitulah seterusnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita yang sehat. Jangan ketika usia tua, kita tidak bersungguh-sungguh dalam merebut segala kesempatan yang ada. Kerana usia yang berbaki, kita tidak mengetahui berapa saat atau hari sahaja yang bakal datang. Dan usia yang telah berlalu, kita tahu bagaimana prestasi masa-masa yang telah berlalu, adakah penuh dengan ketaatan atau penuh dengan kelumpungan, kemaksiatan dan perkara yang lara dan sia-sia. Kita sendiri yang mengetahuinya. Kita boleh nilai. Dulu usia muda aku banyak di mana? Ya, banyak di tempat kerja, banyak di tempat-tempat perkara yang sia-sia. Ya, jarang ke masjid, bahkan solat pun barangkali tidak. Dan pelbagai lagi. Hanya di hujung-hujung usia baru kita kenal masjid, baru kita kenal majlis ilmu. Nak dinisbahkan dengan usia tua sekarang dengan usia muda, kita sudah dapat kesudahan dan keputusannya. Sebelum kita kembali kepada Allah, kita dah tahu dah kedudukan kita di mana. Jadi layakkah, wajarkah kita bersantai-santaian setelah menyedari tentang perkara tersebut? Ya. Betapa banyak manusia yang ketika usianya seperti sekarang, mereka masih bersantai-santai, rehat-rehat, rilek-rilek, pelan-pelan, tak apalah. Santai-santai saja mereka itu. Tidak ada nampak kesungguhan. Tak sama macam usia muda mereka, begitu bersungguh dalam urusan dunia. Sanggup menghabiskan masa panjang waktu di tempat kerja. Ya. Pukul 3 tak balik lagi. Lajak sampai pukul 7, overtime 4 jam. Hari Sabtu, orang pergi ke kenduri kahwin bagai-bagai, dia ada di tempat kerja. Esok takbir raya, dia masih berada di kilangnya. Bahkan dia tak bertakbir raya pun di masjid dan surau. Dia berada di mesin yang dia sedang operate itu. Kita lah tu. Dia rasa dia okey lah. Ya, padahal dia telah mensia-siakan waktu ibadah yang sangat besar nilainya, yang tak akan dapat dia undur kembali. Waktu mudanya dulu tak pernah terfikir nak berkorban setiap tahun. Tak pernah. Sampai saat ini pun tak pernah juga dia. Ajaib. Harta banyak. Dia belanja untuk sambutan Aidil Fitri itu habis. Ratusan bahkan ribuan. Tukar baju baru, tukar kapet baru, siap duit raya, kuih raya, siap duit untuk balik kampung, pergi dan balik, tak ribu dia. Padahal perkara harus saja, tak dituntut. Tapi korban pada Aidul Adha tak dipedulikannya. Padahal itu ibadah yang sangat agung. Di mana iman kita, tuan-tuan? Nak letak di mana? Ya. Kalaulah dia itu orang yang cerdas, pandai mengatur waktu, perancangan, awal bulan Muharram lagi dia dah standby. Sebab korban, bulan yang terakhir, bulan yang ke-12, bulan Zulhijjah. Setiap bulan simpan RM50. Banyaklah tu. Kali 12 berapa? 600 dapat dah satu bahagian. Betul kan? Tak dapat. Di Malaysia yang tak dapat. Di Kamboja dapat tak? Dah. Kenapa tak berkorban? Kalau dah tak mampu di Malaysia, pergi ke tempat lain. Itulah yang saya mampu. Tak boleh nak tambah cari mana, nak tampung tak boleh lah. Memang itulah ketat sangat bajetnya. Kalau keluar daripada aturan, memanglah. Tak bayar sewa rumah, tak bayar kereta bulanan. Tak apa. Tapi mesti ada usaha. Tahu, di Kamboja 300 lebih. Pergi situ. Dah tak mampu, tapi dapat berkorban. Bab itu tak cerdas. Tak pandai dia, tak pandai tu. Tapi katakanlah nak berkorban di Malaysia pun boleh. 600 tadi, tambah sikit saja lagi, 200. Betul kan? Tapi kalau pergi pasar malam, beli durian, Allah, 3 kali ulang. Macam ya je. Nampak tak? Selogok durian dah RM50. Ya. Sekali tak puas. 2-3 hari pergi pula. Itulah kita. Bab dunia ni kita pandai. Tapi bab urusan akhirat, sayang tidak pandai. Patut yang mana lebih pandai? Urusan akhirat ke urusan dunia? Urusan akhirat. Dunia ni bukan tempat tinggal. Dunia tempat kita meninggal. Akhirat tu tempat tinggal. Buat persiapan untuk kita mendiami tempat tinggal yang special.
Baik, beberapa contoh penerapan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Satu, bagi contoh. Macam mana nak jadikan kita ni setiap hari banyak dapat pahala? Jika seorang Muslim pergi menuju masjid, dia pergi masjid, ya, dengan berjalan kaki atau berkenderaan, maka kepergiannya termasuk ibadah yang akan mendapat ganjaran. Ya. Termasuk ibadah yang akan mendapat ganjaran. Namun hal tersebut masih memungkinkan baginya untuk lebih memanfaatkan waktu ketika berjalan ke masjid. Yakni dengan banyak berzikir pada Allah atau membaca Al-Quran. Maka dengan hal itu berarti ia telah dapat memanfaatkan satu waktu untuk mengerjakan banyak ibadah. Ni apa ni maksudnya? Jadilah orang yang bijak. Orang yang smart. Dalam satu waktu dapat buat banyak perkara. Maknanya buat pelbagai perkara dalam satu masa. Dia panggil multi skill. Pelbagai skill dalam satu masa boleh buat. Sambil kita datang tadi daripada rumah, keluar ikut aturan, dapat pahala lah. Keluar kaki kiri, kita dah belajar dah sebelum ni. Buat je belum tentu. Betul kan? Pakai kasut kaki kanan, 2 pahala. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Berapa dah pahala? 3. Langkah kaki kanan dulu, 4. Naik kenderaan dari arah kanan, 5. Baca doa Bismillah Subhanallazi, 6. Dalam perjalanan mula dah berzikir, selawat ke apa ke, nampak jumpa orang senyum, pahala lagi. Ya, jalan-jalan orang bagi lampu tinggi, berhenti bagi dia laluan, dapat pahala. Bagi laluan untuk dia. Jalan berselisih, tengok orang senyum, tengok kebesaran Allah, tengok maksiat, astagfirullah, pahala lagi. Banyak tak pahala? Tu. Ya. Ataupun baca Quran, bacalah ayat apa yang ingat. Kul huwallah ke apa-apa. Ni naik motor berangan, tahu sampai dah. Apa dapat? Tuan-tuan, ni bukan senang ni. Saya sebut dia bukan senang, kecuali orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, hidayah untuk dia beramal. Walaupun kita dah dengar bertahun-tahun. Ya. Walaupun dah dengar bertahun-tahun, ni kitab dia nak habis dah. Belum tentu tuan-tuan buat ni. Banyak kan? Seperti saya sebut tadi, keluar rumah. Masuk masjid tadi. Masuk surau. Teliti dia. Tanggal kasut kaki kiri. Entrance tu enter kaki kanan. Masuk. Lepas tu berselawat untuk Nabi SAW dulu. Bismillah dulu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk. Niat itikaf. Ya. Ni duduk ni. Sambil dengar kuliah ni. Sambil itu astagfirullah mulut. Ataupun dalam hati. Ataupun beri perhatian. Sebab ada orang dia tak ada kemahiran. Boleh buat 2-3 kerja serentak. Sebab dia tak biasa. Nampak? Beri perhatian. Jangan sebaliknya. Badan ada sini. Tapi telinga tertutup. Hati tertutup. Sedar-sedar. Dah azan isyak. Apa yang aku belajar tadi? Apa yang aku dengar? Kosong. Sungguh sia-sia. Ni semua Allah akan tanya. Allah perhatikan kita. Kita saja. Ya, alpa dan lalai. Nampak? Nanti nak keluar. Keluar lagi ikut aturan. Jalan nanti. Masya Allah dapat pahala. Banyak pahala ni. Bijak atau tidak? Sepatutnya begitu. Nabi SAW ni tak pernah membiarkan kita waktu kosong untuk diberikan kesempatan berangan-angan. Masa tu sangat berharga. Lebih berharga daripada emas. Sebab masa adalah kehidupan. Dia tak boleh dijual beli. Ya. Padahal dia adalah barang yang tak perlu dibayar. Dia percuma, gratis. No need for you to pay. Kalaulah Allah kenakan bayaran, setiap saat kamu kena bayar, bil bulanan berapa? Jenuh kita. Nampak ni? Oksigen yang kita sedut ni free, FOC, tak payah bayar. Gas di rumah kita kena bayar. Bil elektrik kena bayar. Bil air kena bayar. Allah turunkan hujan tak kena bayar. Allah pancarkan matahari di siang hari tak kena bayar. Allah turunkan hujan tak kena bayar. Sebab itu Allah tegur kita dalam surah Ar-Rahman tu 33 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana satu kamu nak dustakan? Mana satu? Wahai jin dan manusia. Kemudian Allah tempelak kita, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakannya kufur. Kufur nikmat. Aku bagi nikmat banyak pada dia, dia tidak balas terima kasihnya kepadaku dengan
Tambah sedikit pula dia beramal, bukan banyak. Ya. Kita tuan-tuan, kalau kerja nak dapat bonus banyak, kena buat apa? Kerja malas-malas ke, relax-relax ke, kerja banyak-banyak? Bersungguh-sungguh. Tentu bersungguh kan? Kerja pukul 8 hingga 5, tak balik pukul 5 kita. Kalau balik pukul 5, tak ada harapan lah dapat bonus. Lebih pada sebulan yang seperti mana dalam agreement. Kau dapat sebulan je dah. Yang dapat 2 bulan, 3 bulan tu siapa? Yang extra time kerja. Nampak? Dalam dunia tu pandai pula kita bersungguh-sungguh. Ya, tapi dalam masa akhirat tak bersungguh. Apatah lagi di usia tua ni, ya saat yang kritis. Nabi SAW bagi panduan. Nak tahu kita ni berada di dalam situasi ya penghujung usia, berjaya meraih husnul khatimah atau tidak, Nabi SAW bagi satu kaedah. Dalam sebuah hadis daripada Amru bin Al-Haq, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan asalah." Kalau Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, ni tanda Allah kalau inginkan kebaikan pada hambanya, Allah akan mempermaniskan kehidupannya. Hidup dia menjadi manis. Apa makna manis ni? Kil. Lalu ada seorang sahabat tanya Nabi SAW, "Wama asaluh?" Apa dia permanis kehidupan tu? Maksud mempermaniskan kehidupan tu apa ya Rasulullah? Qal, "Yaftahu lahu amalan salihan baina yadayhi mautihi hatta yarda anhu jiranuhu au qal man haulah." Maksud mempermaniskan hidupnya oleh Allah Ta'ala ni adalah Allah Ta'ala akan memberinya kesempatan untuk melakukan amal soleh menjelang kematiannya sehingga para jirannya menyukainya. Ya, dalam riwayat lain sehingga orang-orang yang di sekitarnya menyukainya. Menyukai dia bukan disebabkan urusan dunia, bukan. Sebab kesolehannya. Ya, sehingga orang memujinya, Masya Allah, haji tu sejak muda sampai tua dia, ahli masjid. Awal sebelum subuh keluar dah dia. Dengar motor tu, motor dia lah. Tahu dah motor dia. Ya, ada tak orang begitu tu kan? Ada. Dipuji. Bila tengok daripada jarak jauh je, Masya Allah, haji tu bukan saja dia ahli masjid. Dia adalah orang yang baik sekali lisannya. Senyum sentiasa bila berjumpa sesiapa pun. Lihat wajahnya sahaja, hilang separuh stres. Oh tu. Bila dia berbicara, separuh stres lagi hilang. Jangan jadi sebaliknya. Tengok dia bertambah, stres lagi ada. Bukan. Tu. Tengok macam mana Allah nak menjadikan seseorang itu tanda-tanda kebaikan. Ya. Jadi, maksudnya di sini, jangan sia-siakan kesempatan masa. Jangan berpada dengan apa yang biasa kita buat daripada muda sampai ke tua. Mesti cari jalan untuk mempertambah amalan-amalan keseharian. Ya, yang kedua, setiap Muslim hendaklah menghadiri jamuan pesta yang di dalamnya tidak terkandung kemungkaran. Jamuan pesta ni maksudnya majlis-majlis pertemuan lah. Seperti majlis kenduri kendara, majlis gotong royong, tu di mana manusia bertemu. Majlis sambutan hari raya, majlis nanti ibadah korban, ya, dan pelbagai lagi di mana manusia bertemu. Jadi dalam setiap pertemuan itu, kata penyusun ini, ya, yang mana di dalamnya tidak terkandung kemungkaran, maka kehadirannya ini dinilai ibadah. Jadi pastikan kita nak hadir satu-satu majlis itu, jangan ada kemungkaran padanya, walaupun majlis itu namanya bagus. Sebab sekarang ni orang dah tak tahu dah beza di antara bagus dan buruk, terpuji dan tercela, maksiat dan taat. Cuba tengok contoh kenduri kahwin. Sulit nak cari kenduri kahwin yang bebas daripada perkara mungkar. Dalam masyarakat kita. Bahkan sekarang kenduri kahwin dah menuju ke arah persis seperti perkahwinan orang Kristian. Dah berlaku dah. Saya dulu ingat mula-mula saya kata mula pakai benda tu yang ada buat apa? Gerbang tu. Saya kata ni dah Kristian dah mula. Sekarang ni semua sekali dia kopi. Perempuan duduk sini, lelaki putih-putih, semua putih-putih. Ada lorong begini, ada gerbang, duduk di situ. Benda lelaki berlutut, sama ada bagi bunga atau bagi cincin, I love you, you love me. Tu perkahwinan siapa tu? Kemudian berjalan berdua, kemudian disertai dengan hiburan. Kemudian ustaz pula datang baca doa. Semuanya adalah batil. Majlis seperti itu mungkar. Satu, tasyabuh bil kufar. Ya, Nabi SAW melaknat. Nabi SAW laknat. Laknat apa? Kepada Yahudi dan Nasara. Ya, kerana ikut cara mereka.
Ya, sejengkal demi sejengkal. Sehingga mereka masuk boleh buang biawak pun kami ikut. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasara? Dan yang lebih parah kalau agamawan itu yang menyokong dan mendukung. Yang tak sepatutnya. Sebab itu tuan-tuan kaedah. Siapa pun dia agamawan itu. Syekh ke, tok guru ke, ustaz ke, tok imam ke. Mereka bukan teladan dalam agama. Mereka bukan penanda aras. Mereka itu mesti diikat. Mesti ditimbang dengan Nabi SAW. Dengan agama tu. Agama tu atas dia. Faham? Jangan nama ustaz je tok guru. Apa yang dia buat betul. Tak. Kebanyakannya menyimpang. Sebab di antara perkara yang sulit nak dielakkan yang menguji seseorang itu. Salah satunya adalah majlis perkahwinan. Anak dia. Kita sekarang majlis perkahwinan bercampur bau lelaki perempuan. Satu meja tu kita datang bawa isteri. Orang lain isteri. Anak dara orang semua duduk satu meja. Sekarang orang anggap itu biasa. Bukan mungkar. Sulit nak ditemui kenduri yang mengasingkan lelaki dan wanita. Ada tak sekarang ni? Sulit tak? Boleh buat atau tidak kalau diasing lelaki perempuan? Boleh. Buat di dewan. Saya nak baris ni, di perempuan saja. Baris ni lelaki. Letak situ. Muslimat. Muslimin. Kita tuan rumah duduk tengah. Isteri duduk sebelah, kita duduk sebelah. Minta bantuan. Jaga. Okey, perempuan pergi sana. Lelaki pergi sana. Nikmat tak? Kalau perempuan sama perempuan dia duduk satu meja. Nikmat kan? Dia dapat kenalan baru. Yang pakai nikop senang boleh buka. Makan. Tak adalah duduk macam tu kita orang Allah kesian je lah dia makan begitu. Cuba lihat kalau dia duduk meja yang ada lelaki yang bukan mahram dia. Kesian kan? Kita pula nampak huduhnya payah je. Kau ni pakai nikap sama macam tu. Dia nak jaga kemuliaan dia. Kehormatan wajah dia. Ya. Di zaman fitnah ni bahkan memang dituntut seperti itu. Bayang kita tengah makan ni. Serban pun terangkat. Lawanya isteri dia depan aku ni ada. Hati dia nak bercakap. Betul kan? Lelaki tuan-tuan tak usah kira lah. Ustaz aku tok guru ke Pak Lebai. Alah macam lah Halim sangat Tok Haji ni. Lelaki ni usia tua macam mana nafsu dia tinggi. Dia tak ada expired date. Tak ada kaji kan? Cuba tengok tu yang dalam viral bagai-bagai. Tua lah pakcik tu. Isteri muda tang-tang-tang. Orang tua dulu lagi kuat. Sehat ya amat. Betul kan? Isteri muda-muda. Anak berderit. Dia tahu. Tak apalah macam kita lelaki, betul kan? Hakikat. Mana ada lelaki ni tak pernah expired ni. Cuma dia sejauh mana dia dapat mengawal nafsu syahwat dia. Sebab itu Nabi SAW bagi peringatan keras pada lelaki yang tua. Di antara orang yang Allah Ta'ala di negeri akhirat nanti tak mau berbicara dengannya. Tak mau berkata-kata dengannya. Allah sangat murka kepadanya. Iaitu lelaki tua yang berzina. Waliyazubillah. Supaya Allah jaga kita semuanya. Dan betapa banyak berlaku di zaman sekarang orang tua yang berzina. Tu menunjukkan orang tua ni lelaki lah, bukan perempuan. Ya. Sebab tu Islam tutup pintu-pintu itu. Tutup semua pintu. Ni. Jadi kalau ada maksiat seperti itu, maka jalan yang terbaik jangan menghadirinya. Susah tak? Majlis perkahwinan ni paling banyak terhimpun padanya perkara yang melanggar aturan syariat. Ada muziknya, ada karaoke-nya, ada persandingannya dipamerkan, pengantinnya di atas tempat yang tinggi, bertabarusnya dengan make up-nya. Itu semua dosa-dosa tuan-tuan. Tapi sekarang dibuat oleh ahli agamawan, dibuat oleh masyarakat. Dan itu bukan bukti kebenaran. Selama mana siapa pun dia yang buat itu adalah kebatilan, kemungkaran. Buatlah tuan-tuan kalau ada anak, ikut syariat. Kalau nak bersanding dalam rumah, untuk ahli rumah saja tengok. Ini dipamer pada orang ramai. Ya, Masya Allah. Anak kita kan aurat, perempuan. Dia hanya untuk suaminya. Ya, sebab itulah perempuan ini memang Nabi SAW sebut fitnah yang sangat besar datang dari jurusan para wanita. Dan tak heran Nabi SAW sebut penghuni neraka yang paling ramai siapa? Lelaki atau wanita? Wanita. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita dan keluarga kita daripada terjatuh dalam kemurkaan Allah Ta'ala. Baik, lebih dari itu hal ini masih memungkinkan baginya untuk lebih memanfaatkan waktunya ketika bersenang-senang di acara tersebut dengan berdakwah. Atau mengajak teman-temannya untuk mahu mengikuti syariat Islam. Maksudnya apa? Di mana pun kita berada dalam majlis apa pun, gunakan kesempatan itu untuk saling ingat mengingat.
Jadikan salah satu daripada buah bicara kita dalam pertemuan itu adalah perkara yang mengingatkan pada Allah. Jangan dipenuhi dengan perkara lara. Ya, apatah lagi ketawa berdekah-dekah. Ya, menceritakan perkara-perkara yang bahkan boleh menyakitkan hati atau membuka aib. Kita duduk sesuai dengan kesantunan, apalagi dengan usia kita. Tak patut. Ya. Ini diajar oleh Nabi SAW. Misalnya mengingatkan tentang cara makan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, iaitu makan dengan mengucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan, makan dalam keadaan duduk, berdoa setelah makan, ataupun memperbanyakkan zikir pada Allah. Dalam makan tu pun kita boleh berdakwah. Tengok seseorang makan atau minum dengan tangan kiri, kita tegur dia. Pakcik minta maaf, saya nak buat teguran. Makan dengan tangan kanan, minum tangan kanan. Kerana kiri itu dilarang. Sebab apa? Nabi SAW larang. Sebab kiri adalah perbuatan syaitan dalam bab makan dan minum. Inna syaitan ya'kulu bishimal wa yashrabu bishimal. Jadi jangan ikut sunnahnya syaitan. Ikut sunnah siapa? Nabi SAW. Adapun makan dan minum dalam keadaan duduk itu dituntut diutamakan. Boleh sebenarnya makan dan minum dalam keadaan berdiri. Ya. Para ulama makruhkan hukumnya. Sebab apa? Nabi SAW pernah minum berdiri. Ya, dan Nabi SAW juga pernah makan berdiri. Tapi para ulama buat kesimpulan di situ bila keadaan-keadaan terpaksa. Terpaksa. Macam contoh kita kerja kan. Syarikat kadang hantar kita pergi seminar, latihan. Selalunya tempat-tempat latihan tu bukan ikut syariat. Ya. Terutamanya minum pagi, minum petang. Makan tengah hari memanglah dekat tempat yang makan tu. Duduklah meja kerusi. Tapi kalau minum pagi, minum petang, tak ada kerusinya. Yang meja bulat tu kaki seluruh tu aku duduk bawa minum diri situ. Betul kan? Dalam keadaan itu, maka dibenarkan. Tapi yang terbaik pilihannya adalah duduk. Kerana Nabi SAW di kebanyakan situasi, iaitu makan dan minum dalam keadaan duduk. Kerana itulah yang lebih menepati adab kesopanan. Baik, yang ketiga, contoh. Seorang wanita yang mengerjakan pekerjaan rumah. Yang sebenarnya perbuatan tersebut termasuk ibadah jika diniatkan demi mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah. Maka dia pun dapat lebih manfaat waktunya dengan ibadah yang lain seperti berzikir kepada Allah atau mendengar keset-keset, ceramah atau muratal dan lain-lain. Wanita ni, mereka adalah golongan yang paling mudah masuk syurga. Paling mudah berbanding lelaki. Terutamanya isteri-isteri kita ni yang tidak bekerja berada di rumah. Isteri yang bekerja banyak risiko. Kerana kebarangkalian setiap hari melanggar aturan syariat. Pasti. Itulah nikmat kalau dapat isteri yang berada di rumah sepenuh masa. Itulah wanita yang terbaik. Arba'un minas sa'adah, kata Nabi SAW. 4 perkara yang mendatangkan kebahagiaan. Al-mar'atus solehah. Isteri yang solehah. Yang menunaikan kewajipannya sebagai seorang isteri. Di mana kewajipan seorang isteri? Di rumah. Itulah yang terbaik. Ya. Kalau dia terpaksa bekerja, maka dia wajib menjaga diri, menjaga aturan syariat. Tapi sulit. Dalam keadaan-keadaan tertentu, dia langgar syariat. Contoh wanita yang bekerja outstation. Satu, dia keluar tanpa mahram, melebihi jarak musafir. Itu dilarang. Dilarang. Apatah lagi dia keluar berduaan dengan bukan mahram. Lagi. Kedua jatuh lagi. Sebab itu para wanita seperti ini hendaklah banyak bertaubat dan beristighfar pada Allah. Sebab itu Nabi SAW ajar kita berdoa agar dikurniakan rezeki yang cukup. Ni suami bekerja cukup. Keberkahan. Nikmat tak isteri berada di rumah? Nikmat. Dia terjaga daripada dosa dan maksiat. Kita tak menilai itu. Kita nilai dia punya kerjaya. Hebat isteri aku. Berjawatan tinggi, gaji mahal. Tu kita bangga isteri kita begitu. Sedikit sekali orang yang membanggakan, alhamdulillah isteriku terjaga daripada maksiat, kecil pintunya. Dan besar masanya untuk berkhidmat untuk suami dan ahli keluarga, terjaga maruahnya dan dia dapat menunaikan ketaatan pada Allah. Alhamdulillah aku dikurniakan Allah isteri yang solehah. Sikit ni orang nak cakap seperti ini. Nampak? Sebab itu para wanita ini,
Ya. Nabi SAW sebut mereka adalah orang yang mudah untuk masuk syurga. Contoh dalam hadis disebut iza sallatil mar'atu khamsaha. Bila seorang wanita itu mengerjakan solat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hassanat farjaha, dan jaga kemuliaannya, harga dirinya, jaga kemaluannya. Ya. Wa ata'at ba'laha. Kemudian dia taat pada suami dia. Jaga suami dia. Suami nak keluar kerja, abang keluar kerja, ingat bekerja bersungguh-sungguh. Ya. Jangan bermalas-malasan, jangan menipu di tempat kerja. Jangan culas. Jangan bawa balik harta benda pejabat ke rumah. Tu. Abang tadi keluar rumah kaki kiri ke kanan. Dah baca doa ke belum? Macam ni. Isteri kita ada tak seperti itu? Tak payah jawab. Sendiri jawab. Itulah Nabi SAW sebut. Betul. Isteri yang solehah, nikmat yang paling agung. Sekarang orang berbangga dengan isteri berkerjaya. Dah terbalik ukuran neracanya. Dan isteri pula kadang-kadang ditimpa penyakit inferiority complex. Rasa rendah diri. Dia tanya isteri kita kan. Isteri kita suruh rumah full time. Dia tanya, kerja apa? Saya tak kerja. Saya suruh rumah je. Jawapan pun menyedihkan. Betul kan? Kalau orang tanya kita, isteri awak kerja apa? Isteri saya tak kerja, duduk rumah. Macam lekeh sangat isteri kita. Padahal itulah pekerjaan yang paling agung. Jadi kalau nak naikkan harga diri kita, nak memuliakan isteri kita, kalau orang tanya, isteri kamu kerja apa? Isteri saya CEO rumah tangga. Tu dia. MD rumah tangga. Baru ada akal. Betul kan? Orang lekeh, dia pelekeh. Isteri kalau duduk rumah tu, ya, maknanya tak terhormat, tak mulia. Ya, padahal kita memiliki bukan sebarang isteri. Graduate university tu, first class engineering. Contoh. Kalau baik kelulusan. Bayangkan isteri seperti itu, highly educated, didik anak-anak menjadi anak yang bertakwa. Contoh. Jadi bagi orang yang memiliki isteri yang bekerja, kamu memiliki kewajipan yang sangat besar. Pastikan isteri itu jaga harga diri, jaga agamanya, jaga aturan dalam berurusan dengan bukan mahram. Kerana potensi dia akan jatuh sangat besar. Azan Okay. Saya berhenti, kemudian saya sambung sikit lagi. Habiskan bab ini. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على نبينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والشرف. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, kita sambung sedikit lagi penjelasan berkaitan dengan memanfaatkan waktu untuk banyak beribadah. Baik. Ini berkaitan tentang seorang wanita. Ya, khususnya mereka yang berada di dalam rumah, yang menguruskan rumah tangga. Ya, banyak sekali perkara-perkara yang mereka boleh lakukan sepanjang berada di rumah. Di samping kerja mereka yang besar manfaatnya apabila mereka meniatkan segala perbuatannya seperti ketika berada di dapur menyiapkan makanan ya untuk santapan ahli keluarganya ya, dan apa saja kerja yang dia buat dan dia memiliki masa yang banyak berleluasa untuk melakukan amal di samping yang wajib yang sunat seperti contoh solat sunat duha, luas waktu baginya ya, melakukan solat sunat rawatib sebelum dan selepas, membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah, ya, sesudah suaminya ke tempat kerja, banyak masa. Kemudian di zaman sekarang lebih dimudahkan untuk dia melakukan pelbagai kerja dalam satu masa. Walaupun dia tidak hadir ke kuliah di masjid, di surau, tetapi di rumahnya, dia boleh mendengarnya melalui keset-keset. Ya, sekarang dah tak pakai keset, sekarang pakai YouTube ataupun di Facebook. Sama ada kuliah-kuliah yang diadakan secara live ataupun yang ya, telah berlalu. Bahkan boleh menghabiskan dan menghatamkan pelbagai kitab. Di mana banyak para asatizah yang berkuliah menggunakan kitab, dia cuma pergi pada playlist, dengar daripada awal sampai akhir. Bahkan dia boleh belajar dalam pelbagai bidang, tafsirnya, hadisnya, ya, akidahnya, bahasa Arabnya dan berbagai. Apa lagi alasan? Apa lagi alasan? Ya, mau atau tidak mau sahaja. Dan ini adalah sangat tergantung kepada peranan seorang suami. Bagaimana suami mengingatkan dan mengatur keseharian isterinya. Kerana isteri itu sangat bergantung kepada suami. Ya, cara pendidikan, suami wajib mendidik isteri-isteri. Ya, kalau dia tidak mampu, dia kena cari jalan. Dan sekarang mudah sekali. Pastikan isteri kita jangan habiskan masa dengan perkara-perkara yang lara. Habis masa. Habis satu cerita dalam YouTube tu dia tengok. Bayang. Ya, dosa dia, dosa kita. Sebab apa? Sebab kita tidak bertanggungjawab. Mengingat dan mendidik serta membimbing. Besar tak? Besar. Sulit ni seorang lelaki nak masuk syurga. Berbanding dengan seorang isteri. Ya, Allah akan tanya, adakah kita telah tunaikan kewajipan kita sebagai seorang suami terhadap isteri dalam mendidik, memberikan panduan, aturan, bimbingan, kawalan. Besar kewajipan. Ya. Pernah tak kita sebagai suami menyemak isteri kita dari sisi solat dia? Betul atau tidak? Mai, isteriku yang tercinta. Abang nak semak sikit bacaan Quran, bacaan solat daripada awal sampai akhir.
Ya, jangan terbalik pula. Abang mai sini, saya nak cek solat abang. Tak salah. Tapi malulah kita. Isteri pula yang semak kita. Tak padan. Tapi tak ada salah. Ya, sebab terkadang barangkali isteri kita lebih alim daripada kita. Betul kan? Isterinya anak tok guru. Isterinya ustazah. Contoh. Memang patut pun. Ya. Tapi sebenarnya kewajipan itu adalah kita. Begitu juga anak-anak kita. Pernah tak kita semak solat dia? Sekurang-kurangnya sekali kita pada semak. Duduk sini, ayah nak tengok. Kau baca, berdiri, apa mula-mula? Angkat tangan nak tengok, takbir muka. Ya, letak di mana? Okey, baca doa iftitah. Kuat. Baca Fatihah. Baca surah. Sampai habis. Ini wajib tuan-tuan. Bukan sunat. Wajib. Kan kedua orang tua wajib mengajar anak solat ketika umur 7 tahun. 10 tahun, wajib pastikan dia solat. Kalau dia tak solat, boleh dipukul, didenda. Dan pada waktu usia 10 tahun, tak boleh lagi dia tidur dalam satu bilik dengan kita. Kena asing. Kena asing. Kecuali kalau rumah tak ada bilik. Nak buat macam mana? Itu dah pengecualian. Asing anak lelaki, asing anak perempuan. Itu wajib. Nak tutup pintu-pintu yang mendatangkan mudarat. Baik, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "In kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis. Fil majlisil wahidi mi'ata marrah." Sesungguhnya kami benar-benar menghitung zikir Rasulullah SAW dalam satu kali majlis. Ya, para sahabat ni di antara ciri mereka sangat memerhatikan perlakuan, perbuatan Nabi SAW. Nabi ada dalam majlis tu, tengok apa yang Nabi SAW buat. Sebab apa? Sebab para sahabat ni, mereka sangat bersungguh-sungguh untuk mengetahui, bukan hanya sekadar mengetahui, untuk melakukan. Betapa mereka sangat taat pada Nabi SAW. Kita tahu banyak dah, tapi buat tak juga. Itu masalah kita. Masalah besar tu, masalah kronik. Kalau di hospital, duduk di ward ICU kita. Bukan ward biasa lagi dah. Ilmu dah bertambun-tambun dah. Betul kan? Baru banyak kuliah setiap hari. Setiap hari kuliah. Setiap hari ada kuliah. Tapi bertambah tak amal? Bertambah tak ilmu? Bertambah tak kefahaman? Tengok para sahabat. Lalu beliau SAW mengucapkan 100 kali istighfar dalam majlis. Sambil duduk dalam majlis tu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling pendek ya. Perlahan. Ya, bukan kuat-kuat. Perlahannya dalam diri. Astagfirullah, astagfirullah. Boleh tak ketika dengar kuliah saya ni sambil astagfirullah? Boleh atau tidak? Boleh kan? Boleh. Ya. Pelan-pelan. Ya. Kemudian, ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu istighfar Nabi SAW. Dia antara bentuk. Contoh lafaz. Panjang istighfar Nabi SAW ni. Contoh ni. Ya Rabbku, ampunilah aku. Setingkat Nabi SAW pun minta ampun pada Allah. Dan terimalah taubatku. Setingkat Nabi SAW pun minta taubat. Apa salah Nabi SAW? Tiada langsung kesalahan. Apa pelajaran ni? Kalau Nabi SAW memohon istighfar dan memohon taubat, apa makna? Padahal Nabi SAW maksum. Iaitu Nabi SAW sebagai tanda kehambaan dan syukur kepada Allah. Dan sebagai tanda betapa Rasul ini memiliki sifat yang takut kepada Allah. Padahal Nabi SAW adalah orang yang paling akrab, paling disayangi oleh Allah Ta'ala. Paling dekat dengan Allah. Dan agar umatnya mencontohi perlakuan Nabi SAW. Kalau Nabi SAW yang tidak maksum, tidak berdosa itu, pun beristighfar, pun bertaubat setiap hari, dengan diucapkan zikir tadi, astagfirullah yang panjang itu, sekurang-kurangnya 100 kali dalam sehari. Dan Nabi SAW tentu lebih. Sebab ini dalam satu majlis 100 kali. Itu belum lagi yang solat tu. 3 kali, 15 kali. Itu belum lagi sayyidul istighfar. 2 kali. Dan belum lagi di sela-sela tertentu. Terkadang teralpa, terlupa, terlalai. Astagfirullah. Menjadi pelajaran berguna bagi kita. Ya, hendaklah kita juga lebih memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Sebab kita ini adalah orang yang tak terlepas daripada dosa. Bahkan satu hari itu barangkali banyak sekali dosa yang kita perbuat. Kenapa?
Kerana kita mensia-siakan usia yang Allah bagi. Kerana apa? Kerana tiada kesungguhan dalam perkara yang bermanfaat untuk negeri akhirat. Kerana apa? Berlebih-lebih dalam urusan dunia. Yang tu berlebih, melampau. Ya. Baik, yang terakhir, kata pengarang ini, maka renungkanlah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengambil satu waktu untuk dua macam ibadah. Ya, dalam satu majlis, ya, Nabi SAW buat dua perkara, iaitu berzikir dan beristighfar kepadanya. Dan duduk-duduk bersama para sahabat radhiyallahu anhum dalam rangka mengajarkan mereka tentang permasalahan agama. Jadi majlis seperti ini adalah majlis yang terbaik di atas muka bumi. Majlis yang terbaik di atas muka bumi apa? Berhimpun bersama-sama, saling ingat mengingati untuk mengakrabkan diri dengan Allah. Sebab itu sesudah kewafatan Nabi SAW, mereka telah kehilangan orang yang menyampaikan peringatan di setiap kesempatan pertemuan. Sedih tak? Sedih. Kerana sudah tiada lagi. Jadi sebagai gantinya apa para sahabat buat? Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada para sahabat, bila mereka bertemu, berjumpa, bermajlis, ataupun mereka bertemu dan mereka mengajak duduk sejenak dalam majlis. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ijlisu bina nu'min sa'ah. Marilah sahabatku, kita duduk sejenak untuk kita saling ingat, mengingat di antara satu sama lain untuk meningkatkan iman kita pada Allah. Tuan-tuan ada jumpa kawannya, marilah kita duduk sejenak. Kita sembang-sembang bab akhirat. Ke mari kita duduk sejenak mengetih, mengopi. Bukan situ. Syah Alam, section 7. Punya jauh pergi. Tu kita. Tapi kita rasa kita adalah ahli syurga. Dah rasa alim. Dah rasa banyak amal. Dah rasa bagus. Dah rasa lebih pada orang lain. Alangkah tertipunya orang seperti itu. Jadi, kalau nak tidak tertipu, maka akrabkan diri dengan majlis ilmu. Kerana di situ tak terhitung faedah. Ya, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah daripada majlis ilmu, itu adalah tanda-tanda kebinasaan. Tanda-tanda kerugian. Usia ditarik keberkahan. Dia pasti akan menyesal nanti ketika dia berdiri di hadapan Allah. Tak tunggu situ. Ketika di hujung usia, dia akan berbicara. Walaupun lisan tak berbicara, hatinya akan berbicara. Kerana Quran yang menyebutkan, tangguhkan sejenak, lewatkan sejenak. Aku sekarang nak beramal soleh. It's too late already. Your request not accepted. Understand? Semua kita akan macam tu. Orang yang beramal begitu, orang yang tak beramal pun begitu. Minta kepada Allah. Ya Allah, tangguh sekejap. Kerana mereka baru tahu betapa bernilainya satu saat. Sekarang bukan satu saat. Berminit-minit, berjam-jam kita sia-siakan. Dan kita rasa kita okey, selamat. Itu adalah tipu daya iblis. Iblis begitu licik, begitu halus menipu manusia, mensia-siakan waktu. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang pandai memanfaatkan waktu, apatah lagi di usia tua. Jangan dibazirkan dalam perkara yang merugikan. Wallahu a'lam. Baik, panjang umur kita akan masuk bab berkaitan dengan zikir, iaitu mengingati Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.